Kita masuk soalan yang berkaitan dengan pelaburan pula. Okey. Selalunya yang pelaburan ni kita diminta untuk mencari nilai pulangan pelaburan ataupun kita panggil ROI iaitu Return of Investment. Okay. So kita baca dulu soalan yang pertama ni. Okay. When telah membeli share syarikat ZZS berjumlah RM10,000. Okey, dalam tempoh memegang share itu, Wen telah mendapat dividen sebanyak RM200 sebanyak 2 kali. Selepas itu, dia menjual kesemua share-nya dan mendapat RM11,200. Okey. Hitung nilai pulangan pelaburan Wen. Okey, ataupun kita panggil secara ringkasnya kita panggil ROI lah yang ni. Okey, ROI. Okey. So daripada soalan ni kita dapat maklumat ini dia punya apa ni modal asal dia okey, ataupun kita panggil nilai pelaburan awal. Okey, kemudian RM200 ni adalah dia punya pulangan lah. Okey, dia dapat sebanyak 2 kali, kemudian dia jual balik dia dengan harga RM11,200 okey, dia punya share. Okay, so macam mana kita nak kira ya. Okay. Mula-mula saya tuliskan dulu rumus sebagai ROI ya. ROI ni sebenarnya daripada bahasa Inggeris iaitu Return of Investment ataupun nilai pulangan pelaburan dalam bahasa Melayu. Okay. So ROI sama dengan jumlah pulangan bahagikan dengan nilai pelaburan awal. Ini rumus ya. Okey, kemudian darab dengan 100%. Okey. Okey, so jawapan dia dalam peratus lah. Okey, so mula-mula kita kira dia punya pulangan dahulu. Okey, jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan. Okey, ada dua Pertama ialah dividen. Okey, dividen. Kemudian bila dijual balik dia dapat untung. Okey, jadi ada dua lah. Okey, so untuk dividen ni dia terima RM200 sebanyak 2 kali Okey, jadi jumlah pulangan sama dengan 200 untuk dividen darab 2 sebab dia terima 2 kali. Kemudian untuk yang ni pula berapa keuntungan yang dia dapat? Okey, RM11,200 ni kena tolakkan dengan RM10,000 lah. Okey. Sebab RM11,200 ni harga jual, kita tolak dengan dia punya harga beli dia RM10,000. Okey, daripada situ kita akan dapat keuntungan modal dia. Okey, ataupun hasil jualan semula dia punya share Okey, so yang ni sama dengan 400. Okey, tambahkan dengan 1,200. Okey, jadi jumlah pulangan semua 1,600 lah. Okey, RM1,600. Okey, kemudian untuk kira ROI pula. Okey, jadi jumlah pulangan ni tadi iaitu 1,600. Okey, kita bahagikan dengan nilai pelaburan awal dia iaitu RM10,000. And then kita darabkan dengan 100%. Okey, so yang ni kita bila kita kira kita akan dapat 16%. Jadi dia punya nilai pelaburan ataupun nilai pulangan pelaburan ataupun ROI ialah 16%. Okey. Okay, kita tengok soalan kedua pula. Okey, Badri membeli sebuah rumah berharga RM320,000 pada tahun 2017. Rumah itu mula disewakan bermula Januari 2018 dengan kadar RM1,200 sebulan. Okey. Selepas 2 tahun, rumah tersebut dijual pada harga RM36,000.
cas lain yang terlibat dalam urusan jual beli rumah adalah seperti berikut. Okey, kos guaman 6,000, komisi ejen 5,000, postage stamp 6,000. Okey, hitung nilai pulangan pelaburan badik. Okey, nilai ROI juga. Okey. Jadi okey, kat sini kita ada kos-kos cas ataupun kos-kos ni yang terlibat semasa urusan jual beli rumah. Okey, yang ni kita boleh tambahkan dahulu Okey, 6,000. Okey. Tambah dengan 5,000, okey jadi 11,000 kan. Okey, tambah lagi 6,000. Okey. So dia jadi 17,000 lah. Okey, jumlah cas yang terlibat semasa urusan jual beli rumah ialah 17,000. Okey, jadi sekarang ni kita kena kira jumlah pulangan dulu Okey, jumlah pulangan. Okey, kat sini pulangan dia pertama adalah datang daripada sewa lah. Okey, so sewa dia 1,200. Okey, ini untuk sebulan. Kemudian dia telah ambil sewa ni untuk bertahun maksudnya dia telah sewakan dia punya rumah ni selama 2 tahun. Jadi jumlah sewa yang telah diterima ialah 1,200. Okey, darab dengan sebulan sebulan dah 12 lah, lepas tu darab 2 tahun. Okey. Okey, kemudian ini untuk sewa. Satu lagi ialah bila dia jual semula rumah tu So bila dia jual semula, dia jual dengan harga 360,000. Okey. So 360,000 ni kita tolak dengan harga dia belilah 320,000. Okey. So jadi kat sini kita akan dapat 1,200 ni. Okey. Darab dengan 24. Kita dapat 28,800 Okey, kemudian tambahkan. Okey, ni beza dia 40,000 So, jadi jumlah pulangan yang telah diterima ialah 68,800. Okey. Okey, tetapi kat sini kita ada kos-kos kos-kos kan. Kos-kos yang terlibat semasa urusan jual beli rumah. Jadi kos ni akan menyebabkan kita punya jumlah pulangan ni akan berkurang lah sebab kita kos ni kita kena bayar kita kena tanggung. Jadi kos ni kita akan tolak. Okey, sebab kita tanggung jadi kena tolak 17,000 ni. Okey. Baru kita akan dapat pulangan yang bersih lah berapa. Okey. Jadi pulangan bersihnya adalah 51,800. Okey. Okey. So jadi lepas kita kira pulangan dia barulah kita kira dia punya ROI. Okey. Jadi ROI sama dengan 51,800 berkaitan dengan 320,000. Okey, kemudian darab dengan 100%. Okey, yang ni kira kita akan dapat 16.19%. So ini dia punya ROI lah. Okey. Nilai pulangan pelaburan. Okey, bolehkah nombor 2 ni? Pada tahun 2015, Sky telah membeli sebuah pansapuri dengan harga 350,000. Okey, dia telah menjelaskan 20% wang pendahuluan semasa pembelian. Selepas 10 tahun, dia menjual rumah itu dengan harga 540,000. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah 400,000. Manakala jumlah perbelanjaan lain yang terlibat ialah 10,000. Dalam tempoh itu, Kai juga telah memperoleh sewa sebanyak 90,000. Okay. Hitung nilai pulangan pelaburan Kai. Okey.
So, kita kena kira dia punya jumlah pulangan dahulu Okey, so 20% ni kalau korang kira, okey, 20% ni 20% darab dengan 350,000 Okey, yang ni sama dengan 70,000 Okey. So, jadi kita kira dulu jumlah pulangan. Okey. Pertama, dia ada sewa lah. Okey, sewa 90,000. Okey, kemudian dia jual rumah tu dengan harga 540,000 kan. Okey. Tapi 540,000 ni kena tolak dengan semua perbelanjaan yang terlibat lah. Okey, itu pertama. Perbelanjaan yang terlibat ialah masa dia beli rumah yang 70,000 ni Okey, wang pendahuluan ni. Okey, tolak 70,000. Kemudian juga kena tolak pinjaman lah, pinjaman 400,000. Okey, kemudian kena tolak juga perbelanjaan lain 10,000 ni semua kita kena tolak Semua perbelanjaan terlibat kita tolak lah. Okey. So jadi kat sini 90,000 okey tambah dengan lain ni kita kira Okay, so 60,000 Okay, yang ni 60,000 jadi 90,000 tambah 60,000 bersamaan dengan 150,000. Okay, so ini adalah dia punya jumlah pulangan lah. Okay, kemudian untuk ROI dia pula. Okay, 150,000 ni kita tukarkan dengan harga nilai pelaburan awal dia iaitu harga asal masa kuliah ni 350,000. Lepas tu darabkan dengan 100%. Okay, so kita akan dapat pulangan dia 42.86%. Okay, so kena ingat semua perbelanjaan yang terlibat kita kena tolakkan tolakkan Okay. Seterusnya kita pilih nombor 4 pula. Okay, pada 1 Januari 2018, Mala melabur dalam amanah saham gemilang sebanyak 4,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Okay. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2018, Mala dibayar dividen sebanyak 6%. Okay. Pada Januari 2019, Mala menjual kesemua sahamnya dengan harga RM2.50 seunit. Hitung nilai pulangan pelaburan Mala. Okey. Jadi kita kira dia punya jumlah pulangan dahulu. Okey, jumlah pulangan kat sini pertama dividen lah. Okey, jadi dividen dia 6% So 6%. So maksudnya 6% darabkan dengan bilangan unit yang dibeli 4,000 darabkan dengan harga seunit RM2. Okay. So ini adalah dia punya dividen. Kemudian dia jual balik dengan harga RM2.50 kan. Okay, harga asal dia RM2. Maksudnya kat sini ada keuntungan. Okay, RM2.50 tolak RM2 ni 50 sen lah. Maksudnya dia punya keuntungan darabkan dengan 4,000. Okay. Okay, jadi yang ini kita akan dapat 480. Okay, kemudian tambah dengan 2,000. Okay, jadi jumlah pulangan dia ialah RM2,480. Okay. Kemudian untuk nilai pulangan pelaburan pula ROI
Okey, ROI dia sama dengan 2480. Okey. Pekan dengan 4,000 darab 2 lah. Okey, 4,000 unit saham darab dengan RM2 seunit harga dia. Okey, kemudian darab dengan 100%. Okey. Jadi kita akan dapat dia punya ROI 31%. Okey, setakat ni soalnya. Boleh faham tak? Okey. Kemudian kita teruskan ya. Okey. Kurang mempunyai wang sebanyak 10,000. Okey, dia membeli 1,000 unit share dengan harga RM2.50 seunit dengan jumlah bayaran yang perlu dibayar adalah RM20. Okey, dia menerima dividen. Okey, dividen ni dia punya pelangan sebanyak 25 sen untuk seunit saham dan kemudian menjual ke semua unit sahamnya dengan harga RM4 seunit dengan jumlah cas yang perlu dibayar RM25. Okay, so bayaran ataupun apa-apa cas ni nanti kita kena tolak ya. Okay. Hitung nilai pulangan pelaburan kuro dan jumlah wang yang dimiliki kuro pada akhirnya. Okey. So kita kira jumlah pulangan dahulu. Okey. Pertama dividen. Okey. Dividen dia 25 sen. Okey, ataupun 0.25 0.25 ni kita kena darabkan dengan bilangan unit share yang dibeli adalah 1,000 lah. Okay, ni dividen. Kemudian bila dia jual balik yang harga RM4 ni RM4. Okay. Harga RM4 ni tolak dengan harga asal dia RM2.50. Okay, so kita nak dapatkan berapa untung yang dia ambil lah. Okay. Lepas tu kita darabkan dengan 1,000 juga. Okay. Maksudnya dia ambil keuntungan RM1.50 kan. Okay, 4 tolak RM2.50, RM1.50. Okay, darab dengan 1,000 unit. Okay, kemudian kita juga kena tolakkan dengan jumlah perbelanjaan perbelanjaan yang terlibat iaitu kali pertama masih dia beli dia kena bayar RM20. Kemudian masih dia jual pula dia kena bayar RM25. So ni perbelanjaan ni kita tolakkan Okay, so jadi kat sini yang 0.25 darab dengan 1,000 ni, okay, kita akan dapat 250 lah. Okay. Kemudian RM1.50 darab dengan 1,000, kita dapat 1,500. Okay, tapi kena tolak dengan RM45 jumlah perbelanjaan yang terlibat. Okay, jadi jumlah pulangannya adalah RM1,705. Okay, kemudian untuk kita kira ROI dia pula. Okay, ROI dia 1,705 pekan dengan 1,000 darab dengan 2.5 Okay. Lepas tu darab dengan 100. Okay, so kita akan dapat ROI dia 68.2%. Okay. Okay, ini dia punya nilai pulangan pelaburan lah. Okay, kemudian satu lagi soalan dia. Jumlah wang yang dimiliki. Okay, jumlah wang yang dimiliki. Jadi kita akan kira dekat sini kita tambah pula. Okay, jumlah wang. Okay, wang asal dia kan 10,000 kan. Okay, 10,000
Okay, maksa dia 10,000. Okay, 10,000 ni tolak dengan share yang dia belilah. Okay, tolak share yang dia beli. Iaitu RM2.50 ni darab dengan 1,000 kan. Okay, jadi 2,500 ya, tolak 2,500. Okay. Lepas tu tolak lagi RM20. Okay, tolak lagi RM20. Okay. Kemudian jumlah pulangan dia ialah, okey sekejap. Yang tadi RM20 ni tak payah sebab RM20 ni telah dikira kat sini. Okey, so tambah dengan jumlah pelanggan dia 1705. Okey. So jadi sekejap saya kira. Okey. 9205 Okey. Okey, seterusnya nombor 6 pula. Nombor 6, Imran membeli unit saham setiap bulan dengan harga 200. Okay, selepas 2 tahun didapati jumlah bilangan unit saham yang dimilikinya ialah 6,200 unit. Hitung kos purata seunit amanah saham Imran. Okay. So yang ni soalan mengenai kos purata seunit okay, jadi untuk kos purata seunit, okay, sama dengan hasil tambah, okay, ni hasil tambah bilangan unit darab dengan harga seunit okay, kemudian bahagikan dengan jumlah unit. Okay, so mula-mula okay, dia punya modal dulu modal dia RM200 setiap bulan. So 200 ni selama 2 tahun so 200 darab 12 darab 2. Okay, so maksudnya jumlahnya ialah 4,800 lah. Okay, so 4,800. Kemudian dia punya cost purata unit. Okay, cost purata seunit. Okay, sama dengan, okay, yang ni kita terus ambil dia punya modal lah sebab kita tak pakai rumus yang ni. Ini common punya rumus, okay, tapi sebabkan yang ni kita terus ambil je jumlah dia jumlah modal dia 4,800 ni terus bahagikan dengan 6,200. Okay, so akan dapat kos purata unitnya ialah 0.77 iaitu 77 sen. Okay. Okay, untuk nombor 7 pula. Rani yang mula membeli saham Q dengan bajet 400 sebulan selama setahun seperti berikut. Okay. Hitung jumlah unit saham dan kos purata seunit. Okay, jadi kat sini kita
kena kira jumlah unit saham dia berapa Okey, jadi macam mana nak kira jumlah unit saham? Okay, dia punya bajet 1,400. Okey. So harga saham yang dia beli berbeza-beza mengikut bulan. Jadi kalau nak tahu berapa, okey, maka RM400 ni awak kena bagi dengan harga saham lah. So bila awak bagi dengan harga saham ni, awak akan dapat bilangan unit dia berapa Okey. So bilangan unit saham jumlah unit saham. Okey. Sama dengan macam contoh Januari Januari ni 400, awak bahagikan dengan 0.74. Okey, saya akan dapat 540.54. Okey, oleh kerana ini adalah bilangan saham kan, jadi kita akan ambil nombor bulat saja So 540. Okey. Kemudian kalau yang Mac pula 400 bahagi dengan 0.8 dapat 588.23. So kita ambil 588. Okey. Okey, kalau bulan Mac pula 400 bahagi dengan 50 sini sampai 5. So ni dapat 800. Dan tak ada point. Jadi untuk April pula 400 bahagi dengan 0.55 dapat 727. Okey, 727. Okey, Mei 400 bahagi dengan 0.72 akan dapat 555. Okey. Lepas tu untuk Jun 400 bahagi dengan 0.44, ini dapat 909. Okey, lepas tu tambah lagi Julai 400 bahagi dengan 0.51 akan dapat 784. Okey. Lepas tu tambah lagi untuk bulan Ogos 400 bahagi dengan 0.65 dapat 615. Okey. Okay, kemudian untuk September pula 400 bahagi dengan 0.58. Ini dapat 689. Okay, sekarang Oktober 400 bahagi dengan 0.7. Yang ni dapat 571. Okay, untuk November 400 bahagi dengan 0.64. Okay, dapat 625. Dan akhir sekali untuk bulan Disember 400 bahagi dengan 0.4. Okay, yang ni dapat 1,000 Okay, so ni jumlah unit saham lah. So ni semua kita nak campur campurkan. Okay, jumlah unit saham ialah 8,403 unit. Okay, so ni kita dah jawab soalan yang pertama lah. Kemudian kos per ratus unit pula Kos per ratus unit. Okey, so kat sini kita kira macam yang nombor 6 tadi sebab dia punya modal dia 400 So 400 ni darab 12, okey, darab 1 lah setahun. Okey, untuk setahun. Diperkan dengan bilangan unit dia 8403. Okey, jadi kita akan dapat RM 0.57. Okey, ataupun 57 sen. Okey. Okay, kemudian soalan 8 pula. Rahul menggunakan bonusnya RM25,000 untuk membuat simpanan tetap selama setahun sebanyak RM15,000 di bank wajar dengan kadar faedah 5% setahun dikompos setiap 4 bulan. Okey. Bagi bonusnya pula digunakan untuk membeli unit amanah saham selama 10 bulan. Selepas mendapat dividen sebanyak RM900, dia menjual kesemua unit sahamnya berjumlah 5,322 unit dengan harga RM2.40 seunit. Okey. Yang pertama, soalan A, hitung kos purata seunit amanah saham.
Okey, so pertama kos purata. Kos purata seunit. Okey, so tadi duit dia 25,000. Okey, 25,000. Kemudian 15,000 dia simpan. Okey, jadi yang digunakan untuk membeli amanah saham baku bonus ni dah 10,000 Okey. Jadi 10,000 ni okey, kita bahagikan dengan bilangan unit dia lah. Okey. So kita akan dapat kos peratus unitnya lebih kurang RM1.88 RM1.88 sen. Okay, itu untuk soalan A. Kemudian untuk soalan B pula, hitung nilai pelangan per bulan bagi simpanan dan amanah saham. Okay, ni nak kena kira ROI lah pula. Okay, so untuk dia punya ROI, okay, pertama kita kena kira dulu dia punya faedah simpanan tetap faedah simpanan dulu So faedah simpanan dia ni, okay, menggunakan kena guna faedah compound so kalau faedah compound ni maksudnya kita terus kira dia punya magic value lah. Okay, magic value. Okay, so magic value ialah principal. Okay, principal dia kat sini ialah 15,000 ni dia punya principal Okay, ni dia punya kadar rate dia. Kemudian ini dikompos setiap 4 bulan bermaksud dia punya bilangan compound dalam setahun ialah 3 kali. Okay, and dia ialah 3. Okay, kemudian dia punya tempoh setahun lah. Okay, jadi kat sini kita kira dia punya magic value. Okay, nilai matang dia. Okay, principal 15,000. Okay, darab dengan 1 tambah, okay, kadar ialah 5% tu ialah 0.05 Okay, perkan dengan bilangan kali compound dalam setahun ialah 3 kali. Okay, darab dengan 3. Okay, kuasa 3 darab berapa tadi? Setahun ni 1. 3 darab 1. Okay, kuasa 3 darab 1. Jadi, okay, kira yang dalam kurungan dulu. Okay, lepas tu kuasa 3. Lepas tu darab dengan 15,000. Okay, so nanti awak akan dapat 15,762.57 sen. Okay. Okay, kemudian untuk kira dia punya pulangan pula jumlah pulangan. Okay, jumlah pulangan kat sini adalah pertama datang daripada dia punya faedah simpanan lah. Okay, so kalau simpanan asal dia 15,000 kan, jadi faedah dia ialah yang ni RM762 ni RM762.57. Okay, ini faedah dia lah. Okay, kemudian tambahkan dia ada dividen 900 so tambah dividen 900. Okay, kat sini. Okay, kemudian dia jual balik dia punya saham tadi dengan harga RM2.40 seunit jadi maksudnya RM2.40 ni kita darab. Okay, darabkan darab dengan 5,322 Okay, bilangan unit saham dia lah. Okay, lepas tu tolakkan
dengan dia punya modal asal iaitu 10,000 Okay, modal asal untuk beli saham tadi. Okay. Okay, kemudian baru kita kira semua sekali berapa. Okay, saya terus kira sekali So, yang ni semua kita akan dapat jumlah perangannya 4435.37. Okay. Okay, jadi kalau kita nak kira dia punya ROI pula. Okay, so ROI dia sama dengan 4435 okay, 0.37 bukan dengan 25,000 lah. Okay. Darab dengan 100%. Okay. So, akan dapat ROI dia 17,000.74 Okay, so soalan C pula, pelaburan manakah yang lebih menguntungkan? Okay, so kalau daripada segi keuntungan tu, sudah tentulah pelaburan unit amanah saham okay. Unit amanah saham dah lebih menguntungkan. Okay, sebab pertama dia dapat dividen. Okay, dividen je dah 900. Okay, kalau disimpan baru dapat 700 lebih kan. Okay, dia kalau dia beli saham, dia dapat dividen 900. Lepas tu tambah lagi dengan keuntungan bila dijual semula jadi lebih banyak lah. Okay, so jawapan dia pelaburan unit amanah saham. Okay. Soalan boleh tak? Okay, so ini adalah bahagian soalan pelaburan lah. Okay, so next nanti saya akan sambung dengan bahagian kredit dan hutang pula. Okay, terima kasih.